Dalam sektor ekonomi, ingin saya bagi pihak MITI menyambut baik terhadap beberapa inisiatif yang telah diumumkan oleh Kementerian Keuangan, di mana pertama bagi pihak MITI kita mengucapkan terima kasih kerana jumlah peruntukan yang telah dibentangkan sebentar tadi untuk kementerian ini adalah sebanyak 1.206 bilion ringgit, di mana perbelanjaan mengurus merangkumi 582.34 juta ringgit dan perbelanjaan pembangunan merangkumi 623.89 juta ringgit. Peruntukan yang telah dicadangkan oleh Kementerian Keuangan ini sebenarnya bertepatan dengan peranan yang sedang dimainkan oleh MITI, iaitu kementerian ini bertanggungjawab dalam sektor ekonomi negara dan kita sedang berusaha dengan Kementerian Keuangan dan juga EPU untuk melihat bagaimana langkah-langkah dan inisiatif ini dapat menyokong dan mempercepatkan pemulihan ekonomi negara melalui pengukuhan daya saing PKS yang secara langsung merupakan teras utama kepada pengembangan dan juga pertumbuhan ekonomi dan dapat melindungi pekerjaan bagi rakyat keseluruhannya. MITI dan juga agensi di bawah kementerian ini akan meneruskan program-program berdasarkan peruntukan yang telah diluluskan. Pertama, kita ingin menarik pelaburan yang berkualiti dan bernilai tinggi ke Malaysia. Kita sedia maklum bahawa perang dagang di antara Amerika Syarikat dan China itu sebenarnya membuka peluang yang luas kepada Malaysia untuk melihat bagaimana negara ini dapat bergerak secara lebih kompetitif untuk menarik pelaburan-pelaburan yang berkualiti dan bernilai tinggi ke rantau ini, khususnya ke negara Malaysia. Dan dalam pembentangan belanjawan tadi juga beberapa inisiatif telah pun diumumkan untuk meningkatkan latihan kemahiran di kalangan tenaga kerja di dalam negara ini, khususnya di kalangan belia, kerana kita mahu tenaga kerja yang akan bersiap sedia untuk menerima pelaburan-pelaburan yang berkualiti dan bernilai tinggi ini adalah tenaga kerja yang berkemahiran, yang mempunyai bakat untuk memenuhi permintaan industri, khususnya yang berteknologi tinggi. Maka kita menyambut baik kerana peruntukan yang begitu besar telah disediakan untuk program-program upskilling dan reskilling bagi membantu tenaga kerja dalam negara ini. MITI juga akan meneruskan usaha untuk mempromosikan Malaysia sebagai hub industri baru dan bernilai tinggi seperti halal, industri halal, aeroangkasa, kandungan kreatif, reka bentuk kejuruteraan. Seterusnya mengurangkan birokrasi perniagaan kerana sementara pelabur-pelabur ingin melihat apakah insentif yang ditawarkan, mereka juga ingin melihat apakah value proposition yang akan ditawarkan oleh kerajaan, khususnya mengurangkan proses birokrasi dan memberikan kelulusan dalam tempoh yang menasabah untuk mereka meletakkan pelaburan mereka di Malaysia ini. Kita juga akan memastikan Malaysia akan terus menjadi negara yang lebih berdaya saing dan produktif, dan seperti yang telah diumumkan, kerajaan menyediakan 1 bilion ringgit sebagai pakej galakan pelaburan yang berteknologi tinggi yang telah pun saya nyatakan sebentar tadi. Dan untuk makluman, dana ini sebenarnya bertujuan juga untuk menyokong pelaburan R&D dan dalam bidang aeroangkasa serta kluster elektronik di dua kawasan tumpuan, iaitu di Batu Kawan dan juga Kulim. Satu lagi insentif yang telah diumumkan oleh Menteri Keuangan ialah dana teknologi tinggi bernilai 500 juta ringgit. Ini juga selaras dengan dasar kerajaan hari ini untuk menarik pelaburan-pelaburan yang berkualiti tinggi dan berteknologi tinggi. Kita tidak lagi mahu bergantung kepada labor intensive industry
kerana itu akan memberikan kesan kepada sosioekonomi dalam negara dan kita mahu pelabur-pelabur yang datang ke Malaysia ini adalah pelabur-pelabur yang berteknologi tinggi, berkualiti dan dapat menyediakan pekerjaan untuk tenaga kerja kita yang telah pun diberikan latihan kemahiran seperti yang saya nyatakan tadi. Jadi, saudara-saudari sekalian, bagi pihak MITI, kita menyambut baik langkah-langkah yang telah diumumkan dan pastinya belanjawan 2021 ini dapat melonjakkan keboleh mampuan Malaysia untuk berdaya saing dan seperti yang diunjurkan kita menjangkakan pertumbuhan ekonomi Malaysia akan berkembang pada kadar 6.5% sehingga 7.5%, tetapi seperti yang saya nyatakan sebelum ini, kita ada caveat kepada perkara ini, ianya akan hanya dapat kita capai sekiranya kita dapat mencerdaskan aktiviti ekonomi dengan secepat mungkin. Namun kita juga mengambil maklum pandemik COVID-19 ini dalam gelombang yang ketiga ini memerlukan kerajaan untuk mengimbangi keselamatan dan kesihatan rakyat dan keperluan aktiviti ekonomi untuk diteruskan, and this is a very difficult call to strike a balance between life and livelihoods, tetapi alhamdulillah dengan tumpuan yang telah diberikan selama ini, saya percaya Malaysia akan muncul semula sebagai sebuah kuasa ekonomi yang dapat bersaing di peringkat global. Pada minggu ini, saudara-saudari sedia maklum, Malaysia terlibat secara langsung dalam dua persidangan dunia. Pertama, ASEAN Summit yang akan bermula pada 10 hari bulan ini sehingga 15 November dan akan disusuli dengan mesyuarat APEC yang akan Malaysia menjadi tuan rumah. Sudah tentulah kedua-dua platform persidangan utama ini akan memberikan peluang kepada Malaysia untuk membuktikan bahawa kita bersedia untuk bersaing di peringkat global dan saya percaya dengan usaha untuk menandatangani RCEP yang akan dijadualkan pada 15 November ini, ianya akan menjadi satu free trade agreement yang terbesar di dunia kerana melibatkan setengah daripada populasi dunia dan akan menyumbang kepada 1/3 kepada KDNK dunia. Dan ini antara perkara-perkara yang akan kita bahas dalam 2 minggu yang akan datang dan saya percaya peranan yang amat berhormat Perdana Menteri dalam kedua-dua sidang utama ini akan meletakkan Malaysia di peringkat yang lebih cemerlang di peringkat global. Jadi terima kasih, saya serahkan kepada rakan-rakan saya yang lain untuk membantu memberikan penjelasan seterusnya. Terima kasih.